Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung sesi PDPR kita dalam mata pelajaran fiqh. Jadi Ustaz harap semua pelajar-pelajar Ustaz berada dalam keadaan yang sihat. Dan macam selalu saya cakap, kalau tak ada apa-apa keperluan janganlah keluar rumah. Sebab kes kat Selangor ni pun makin tinggi, hari-hari tinggi. Jadi sama-sama lah kita jaga diri, insyaAllah. Okay, jadi pada hari ni kita akan sambung untuk pembelajaran kita. Jadi sebelum tu Ustaz nak kamu semua tengok gambar kat sebelah Ustaz ni. Gambar apa tu? Jadi Ustaz bagi masa dalam lebih kurang beberapa saat. Kita tengoklah gambar apa tu. Okay, cuba teka. Okay, dah teka. Okay, jadi yang sebelah Ustaz ni, gambar tu adalah gambar orang tengah solat jenazah. Okay, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang syarat jenazah yang disembayangkan. Okay, jadi kamu semua boleh buka muka surat 29. Okay, jadi terdapat 3 syarat. Yang pertama, jenazah orang Islam. Okay, jadi syarat yang pertama, jenazah ni perlu orang Islam. Jadi kalau jenazah tu bukan orang Islam, jadi haramlah untuk kita solatkan ataupun semayangkan. Jadi kita kena baca hati, pastikan jenazah tu orang Islam. Jadi syarat yang kedua, jenazah telah dimandikan kecuali mati syahid. Okey, memang mati syahid, antara syarat mati syahid ni memang tak perlu dimandikan jenazahnya. Macam kamu semua tengok di Palestin, yang negara-negara Islam tengah berperang, mereka tak mandikan mayat tu. Jadi memang mereka akan biarkan mayat tu berdarah macam tu je. Okey, sebab itu Ustaz tahu kemungkinan darah mereka mati syahid tu akan jadikan sebagai saksi di padang mahsyar nanti, sebagai bukti di padang mahsyar. Masya Allah, besar pahala mati syahid ni sebenarnya. Okay, yang ketiga, bukan mayat mati syahid memerangi kafir. Apa maksud bukan mayat mati syahid memerangi kafir ni? Okay, kamu semua boleh tengok bawah tu yang dekat bahagian penghayatan. Okay, orang yang mati syahid kerana memerangi orang kafir haram memandikan dan menyembayangkan, hanya wajib dikafankan dan dikebumikan sahaja. Okay, jadi inilah antara syarat jenazah yang disembayangkan. Okay, jadi kita akan sambung lagi sikit, iaitu kaifiah solat jenazah. Okay, jadi kita akan mulakan dengan niat. Okay, jadi kat sini pada muka surat 30 terdapat 4 jenis niat. Yang pertama adalah niat untuk jenazah lelaki. Yang kedua, niat untuk jenazah perempuan. Dan yang ketiga, niat untuk jenazah kanak-kanak lelaki. Dan yang keempat, jenazah untuk kanak-kanak perempuan. Okay, jadi Ustaz akan bacakan ataupun Ustaz akan bacakan lafaz niat solat jenazah ni. Ustaz nak kamu semua perhati macam mana Ustaz baca, dan kalau boleh kamu semua ikut sekali. Okay, bismillah. Kita ni pertama, jenazah untuk mayat lelaki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'an takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat lelaki ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya jenazah perempuan. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat perempuan ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Jenazah kanak-kanak lelaki pula. Usalli ala hadzal mayyiti at-tifli arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Okay, jenazah kanak-kanak perempuan. Usalli hadhil mayyitati at-tiflati arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan niat niat ataupun lafaz niat solat jenazah. Okay, jadi kamu kena perhatikanlah, kalau jenazah tu jenazah lelaki, kamu kena baca dengan niat jenazah lelaki. Takkanlah kamu baca dengan niat jenazah perempuan. Kan pelik pula jadinya. Okay, jadi Ustaz nak kamu semua ni hafal lah niat jenazah lelaki apa semua ni. Okay, jadi kita akan sambung lagi sikit. Yang seterusnya, okay, Ustaz nak buat pembetulan sedikit. Pada kelas sebelum ni Ustaz ada pernah cakap tentang tajuk rukun solat jenazah. Ustaz cakap yang solat jenazah ni ada 4 rakaat. Tadi sebenarnya saya silap. Ustaz pun terlupa. Sebenarnya bukan 4 rakaat tapi 4 takbir. Sebab solat jenazah ni kamu tak perlu rukuk, tak perlu iktidal, cuma kamu berdiri tegak, kamu takbir sebanyak 4 kali. Okay. Jadi hari ni
kita tengok tentang takbir pertama. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? Okay, selepas niat tu. Okay, jadi lepas niat kita angkat takbir pertama, dan kita baca Al-Fatihah. Okay, jadi Ustaz rasa kamu semua tahu kan baca Al-Fatihah? Tak apa, Ustaz bacalah sikit untuk kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jadi itulah baca Al-Fatihah. Okay, jadi Alhamdulillah kita dah belajar pada hari ini. Hari ini video saya agak ringkas sedikit. Okay, jadi kita dah belajar tentang syarat jenazah yang disemayangkan, iaitu ada 3. Yang pertama, jenazah orang Islam. Jenazah telah dimandikan kecuali mati syahid. Bukan mayat mati syahid memenangi kafir. Seterusnya kita telah belajar tentang kaifiat salat jenazah yang menggunakan niat. Terdapat 4: jenazah lelaki, jenazah perempuan, jenazah kanak-kanak lelaki, dan jenazah kanak-kanak perempuan. Alhamdulillah. Dan yang seterusnya kita dah belajar tentang takbir pertama. Okay, jadi Alhamdulillah kita dah menghabiskan beberapa tajuk pada hari ini. Ustaz dapat info yang minggu depan pihak sekolah akan mengadakan peperiksaan. Jadi apa Ustaz nak kamu semua mengenal kaji pelajaran, baca dan hafal pelajaran-pelajaran yang kamu dah belajar pada sebelum ni, pada pelajaran sebelum ni. Ustaz nak kamu ulang kaji balik. Okay, jadi jangan jadikan walaupun kamu ni bukan kelas pertama, kamu ni bukan pelajar yang pandai. Tak, bagi Ustaz, tak kira lah kamu tu 5 arif ke 5 bijak ke, kamu tu semua sama. Allah dah bagi semua manusia ada otak, dah ada akal masing-masing. Cuma yang membezakannya adalah kamu tu rajin atau malas. Kalau kamu rajin, insya-Allah hasilnya baik. Kalau kamu malas, hasilnya tak baik lah. Okay, jadi kamu tu cuma perlu rajin je lah. Rajin belajar, rajin buat latihan. Kalau kamu tak rajin belajar, tak rajin latihan, macam mana kamu nak jawab periksa nanti? Betul. Walaupun periksa tu kat rumah Ustaz minta sangat, dia sebaik kamu janganlah meniru. Nanti tak berkat, sia-sia je. Kalau boleh jangan meniru. Hafal. Tapi tak apa, walaupun kita gagal, betul Ustaz nak kamu usaha. Usaha tu memang sangat penting. Nanti insya-Allah bila Allah akan bagi ganjaran kepada orang yang berusaha ni. Okey. InsyaAllah. Jadi apa yang baik itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.